Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Doa laknat tidak bagus, berbahaya. Itu kata Mat Sabu. Kenapa isu seperti ini timbul? Karena ada parti politik, ada orang tertentu, ada badan-badan tertentu, ada orang-orang tertentu dan tertentulah. Anda tak tahulah, Anda tahukah tidak siapa yang dimaksudkan oleh Mat Sabu ini? Yang sudah macam seakan-akan menjadi kebiasaan pula mendoakan laknat. Tapi Mat Sabu kata itu berbahaya. Apa pula pendapat Anda? Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu tidak bersetuju dengan amalan doa laknat ke atas satu-satu puak yang dilakukan oleh pihak tertentu sebelum ini. Beliau berkata, perbezaan pandangan tidak memberi hak kepada sesiapa melakukan doa laknat kepada orang lain. Doa laknat itu tak bagus, kita raikan perbezaan pandangan. Tapi jangan sampai orang yang tidak bersama kita dalam sebuah parti, kita buat doa laknat kepada mereka. Ini tak baiklah, kata Mat Sabu. Tren ini berbahaya kepada sesama umat Islam dan bukan Islam. Katanya dalam sidang media selepas merasmikan Konvensyen Amanah Wilayah Persekutuan hari ini. Pada 8 Disember lalu, Muhammad berkata beliau memandang serius perbuatan doa laknat yang dilihat semakin menular dalam negara ini. Katanya, jemaah menteri turut membincangkan isu doa laknat menunjukkan kerajaan mengambil serius perkara tersebut. Ahli Parlimen Kota Raja itu juga dilaporkan merujuk kepada doa laknat yang dilakukan oleh PAS semasa Muktamar ke-14 pada September 2014 di Batu Pahat, Johor. Parti lamanya sebelum ini dikatakan tidak pernah memberi teguran apabila doa tersebut dilakukan ke atas satu-satu puak. Doa laknat satu puak itu kini sudah menular ketika ini dan boleh memberi kesan tidak baik kepada masyarakat, katanya lagi. Isu yang seterusnya yang berkaitan dengan Perikatan Nasional pula ialah Perikatan Nasional patut memainkan peranannya, bukan cubat kerajaan, cubat tebuk atau tubuh kerajaan tebuk atap. Saudara-saudara sekalian, Perikatan Nasional PN sebagai blok pembangkang sepatutnya memainkan peranan semak dan imbang terhadap kerajaan perpaduan, bukannya cuba menubuhkan kerajaan tebuk atap, kata para penganalisis politik. Terbaru, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Eman dilaporkan berkata, pertukaran kerajaan boleh berlaku apabila parti berkuasa kehilangan majoriti kerana Perlembagaan Persekutuan membenarkan pelbagai cara membentuk kerajaan. Tiada jaminan yang boleh memastikan secara sahih pembangkang akan lebih baik apabila menjadi kerajaan. Semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan, mereka juga terdedah kepada kelemahan sesama memerintah, kata Hishamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center. Manakala Awang Azman Awang Pawi pula mengatakan bahawa beliau menyifatkan gambaran prestasi kerajaan perpaduan yang buruk hanya mainan pembangkang untuk mengekalkan sokongan dan menarik atau memberi harapan kepada penyokong. Dalam tempo berpuluh bulan Perikatan Nasional mentadbir negara kita tidak dapat pula menunjukkan prestasi sebenar. Dari segi imej kepimpinan, kata beliau, Anwar jauh lebih baik daripada 22 bulan pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad atau ketika Ismail Sabri Yaakob atau Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, Mazlan dari Universiti Teknologi Malaysia juga berkata, prestasi kerajaan perpaduan jauh mendahului kerajaan Perikatan Nasional terdahulu dalam pelbagai perkara. Kita lihat bagaimana Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim membawa Malaysia ke arena antarabangsa sekarang. Malaysia begitu dikenali, diberi pengiktirafan, banyak pelabur asing menunjukkan minat melabur dalam negara. Jauh lebih baik berbanding kerajaan sebelum ini. Sokongan yang diterima oleh Anwar Ibrahim pula begitu kukuh, lebih 150 kerusi daripada 222 ahli parlimen sekarang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kerajaan sekarang mampu tawar kestabilan dan beri fokus kepada membangunkan negara.
Rakyat sebenarnya ada buat keputusan dalam PRU lalu. Masing-masing parti dapat sejumlah kerusi dan pembangkang menumbuhkan dan bergabung menumbuhkan kerajaan. Maka kena hormati kerajaan yang dipilih hasil kerjasama antara parti politik. Hujah beliau menolak dakwaan Tuan Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, baru 1 tahun, ingat, baru 1 tahun Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kerajaan Madani ini menjadi kerajaan, sudah 351 proyek sakit dan terbengkalai dipulihkan. Ulang balik? Ulang balik. Oke, tak apa. Saya ulang balik. Baru 1 tahun Kerajaan Madani, baru 1 tahun Perdana Menteri Anwar Ibrahim, baru 1 tahun Kerajaan Perpaduan ini dititahkan oleh Kebawah Yang Maha Mulia di Pertuan Agung. Kerajaan ini yang dikata oleh mereka itu kononnya macam-macam lah, telah pun berjaya membaik pulih projek sakit sebanyak 351. Jadi itu 1 tahun. Bayangkan kalau 5 tahun, berapa proyek yang boleh dilaksanakan, dibaik pulih, berapa proyek yang dapat dinikmati oleh rakyat terus. Tapi yang menjadi persoalan saya petang ini ialah, siapa yang mulakan proyek sakit ini? Kenapa tiba-tiba proyek ini jadi sakit? Siapa yang menyebabkan dia sakit? Dan kenapa pula terbengkalai dan tak diurus dengan baik? Balik-balik asal-asalnya semuanya pula disalahkan orang tertentu. Dan akhirnya apa jadi? Anwar juga yang selesaikan. Balik-balik Anwar yang selesaikan. Anda lakukannya yang jahat, Anwar pula kena perbaiki. Anda yang tinggalkan kotoran, Anwar pula yang bersihkan. Itulah yang berlaku. Kesian Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Tapi ada lagi orang yang mungkin terlibat dalam proyek sakit ini yang menyebabkan proyek ini terbengkalai, pula salahkan Anwar Ibrahim, pula nak mau menyalahkan Anwar Ibrahim dan mengata Anwar Ibrahim, padahal Anwar Ibrahim sudah memperbaiki 351 proyek. Kalau 5 tahun, bayangkan berapa ribu proyek dipulihkan. Inilah yang kita mau, bukan menyebabkan proyek hancur. Habislah diorang ni kali kan. Sebanyak 351 proyek sakit dan terbengkalai dengan nilai pembangunan berjumlah 32,87 bilion berjaya diselesaikan dan dipulihkan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sepanjang setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Berdasarkan kad laporan KPKT 2023, proyek melibatkan 43,738 unit perumahan swasta itu berjaya dipulihkan Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan terbengkalai setakat 31 Oktober lepas. Menurut laporan itu, RM1 bilion diperuntukkan menerusi belanjawan 2024 bagi menggalakkan pemaju berwibawa memulihkan projek-projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai yang telah dikenal pasti. Selain itu, sebanyak 110 unit lift di perumahan awam berstrata kos rendah di sekitar Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Selangor, Perak dan Pulau Pinang telah dibaik pulih dan sebagiannya pula diganti dengan baharu yang akan memberi manfaat kepada rakyat seramai 22,648 penghuni. KPKT memperuntukkan 50 juta ringgit bagi inisiatif penyelenggaraan dan penggantian lift-lift usang di program perumahan rakyat PPR dan perumahan awam dengan semua projek dijangka siap pada bulan ini dan tahun depan secara berperingkat. KPKT melalui Perbadanan Prima Malaysia, Prima juga berjaya menyiapkan 35,454 unit kediaman di seluruh negara hingga 31 Oktober lepas, sementara 261,901 unit rumah mampu milik siap dibina dalam fasa pembinaan di bawah perancangan Malaysia ke-12 untuk tempoh hingga 30 Jun lepas.
Kan laporan itu menyebut KPKT melalui bahagian kesejahteraan komuniti juga membaik pulih 2,000 unit rumah daif di bandar, manakala 16 unit rumah baharu dibina pada tahun ini menerusi bahagian kesejahteraan komuniti BSK. Saudara sekalian, itulah prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan Madani ini. Kalau ada lagi yang kata kerajaan ini adalah kerajaan yang kononnya gagal, itu semua bohong dan tak boleh diterima. Kerana buktinya sudah ada 351 projek sakit terbengkalai dipulih selepas 1 tahun kerajaan Madani. Baru 1 tahun, bayangkan kalau 5 tahun. Berbanding dengan kerajaan-kerajaan yang terdahulu, tak tahulah berapa yang mampu mereka selamatkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru sahaja dilantik sebagai Sultan yang di-Pertuan Agong ke-17, Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong sudah menyatakan tekad yang luar biasa. Kita teruja menunggu, menanti Sultan Ibrahim menjawat jawatan yang di-Pertuan Agong itu pada 31 Januari 2024. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong ini adalah amaran kuat untuk semua ahli politik. Beberapa minggu yang lepas, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim telah pun bertitah bahwa beliau akan lebih mementingkan 30 juta rakyat Malaysia berbanding 222 ahli parlimen. Dan hari ini kelihatan amat sangat bahwa Sultan Ibrahim adalah senada dan pastinya akan sama-sama berjaya bersama Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Apabila baginda mempunyai tekad yang sama dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bertekad semasa menjadi Perdana Menteri dahulu untuk membenteras rasuah dan untuk mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Begitulah juga dengan tekad Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, yaitu bertekad menghentikan amalan rasuah. Jadi kita tak sabar lagi nak melihat semua penyakau, pesakau, pemberi rasuah, pemakan rasuah, yang suka hidup rasuah, yang kaya kerana rasuah. Lepas ini baru kamu tahu, selepas yang di Pertuan Agong menjadi Perdana Menteri, Sultan Ibrahim bertekad akan menghentikan amalan rasuah. Sultan Johor, Sultan Ibrahim bertitah menghentikan amalan rasuah adalah antara tumpuan baginda ketika memikul tugas sebagai yang di Pertuan Agong yang ke-17 tahun depan. Dalam temu bual eksklusif dengan The Straits Times Singapura, Sultan Ibrahim bertitah memastikan tiada perpecahan di negara ini juga akan menjadi antara cabaran terbesar baginda. Titah baginda, kerajaan yang stabil haruslah konsisten dengan dasar mampan yang diperlukan untuk memperbaiki ekonomi Malaysia. Punca utama ketidakstabilan politik negara dicetuskan perenggus atau golongan tertentu yang kalah dalam pilihan raya, titah baginda. Ramai yang menyumbang ratusan juta sebelum pilihan raya. Bagaimana anda membayar mereka kembali? Memberi mereka projek mega? Itu tidak akan berlaku apabila saya menjadi yang di Pertuan Agong, titah baginda. Sayang sekali, siapa yang meminta anda memberi sumbangan politik. Daripada moyang saya, kami adalah pemburu yang hebat. Saya akan pastikan apabila saya pergi memburu, saya membawa balik hasil yang bagus. Tetapi apabila saya di Kuala Lumpur nanti, ia adalah hutan konkret. Jadi, apa yang saya buru? Saya akan memburu semua orang yang korup. Saya akan pastikan saya membawa hasil memburu orang yang korup, titah baginda. Daulat tuanku. Inilah yang kami tunggu-tunggu. Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong tunggu-tunggu. Inilah yang kami mahu. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya SPRM melaporkan terus kepada yang di Pertuan Agong, bukannya kepada parlimen seperti sekarang. Ini paling terbaik, tuanku. Jika SPRM datang kepada Agong, bermakna
Anda tidak berada di bawah pengaruh mana-mana eksekutif. Petronas pun tidak sepatutnya berada di bawah parlimen. Lapor terus kepada saya, titah baginda. Sultan Ibrahim turut mencadangkan supaya pelantikan kehakiman mesti diasingkan daripada badan eksekutif, bagi memastikan badan kehakiman negara benar-benar bebas, titah baginda. Hakim dilantik oleh Raja atas nasihat Perdana Menteri selepas panel pelantikan mengusurkan calon berkenaan. Kami, raja-raja, mendapat senarai itu dari pejabat Perdana Menteri semasa Majlis Raja-Raja bersidang. Mengapa anda tidak menyenaraikan nama-nama calon yang layak kepada kami sebelum anda melantik? Kami raja-raja bukan setem getah, titah baginda. Pada 27 Oktober lalu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Penyimpan mohor besar raja-raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dilantik atau dilaporkan berkata, pelantikan baginda selama 5 tahun itu berkuat kuasa 31 Januari 2024. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kita sudah ketahui sekarang PAS makin mendominasi Perikatan Nasional. Dalam setiap pilihan raya yang disertai oleh PAS akan menang. Tetapi apabila Bersatu yang menyertai pilihan raya, mereka banyak kali dalam bahaya. Kan sekarang ini jawatan Ketua Pembangkang dan juga Pengurusi Perikatan Nasional makin malap dipunyai oleh Bersatu, dan silap-silap hari bulan kedua-dua jawatan itu bakal diambil alih oleh PAS. Namun demikian, ini hujah yang patut anda dengar dan boleh difikirkan dengan lebih serius dan mendalam. PAS akan pinggirkan Bersatu. Bersatu semakin lemah dan tidak mustahil PAS akan meminggirkan parti itu. Pengerusi DAP Johor, Liao Chin Tong berkata, PAS masih relevan kerana menguasai negeri di utara Semenanjung. Namun jika mahu meluaskan kuasa ke semua negeri, parti itu perlu menghormati semua pihak. Sejak pilihan raya negeri PRN dan pilihan raya kecil PRK adalah jelas bahawa Bersatu semakin lemah dan besar kemungkinannya akan dipinggirkan oleh PAS. Jelas untuk semua bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan jadi Perdana Menteri lagi dan Bersatu tidak lagi relevan. Yang relevan adalah parti PAS, kata DAP. PAS menguasai politik di negara atau di negeri utara, tetapi jika PAS ingin bersaing di seluruh negara, mereka perlu bersedia menjadi parti untuk semua kaum dan agama dengan menghormati semua pihak. Katanya pada konvensyen tahunan negeri DAP Johor di sini hari ini. Hadir sama Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, Naib Pengerusi Amanah Johor Suhaizan Kayat, dan Setiausaha PKR Johor Yasruddin Kusni. Cintong yang juga Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, pembangkang hari ini perlu memikul peranan sebagai pembangkang yang bertanggung jawab dan bukan lagi kumpulan yang hanya berminat tebuk atap. Katanya, pembangkang perlu terima hakikat bahawa Kerajaan Perpaduan akan mentadbir sehingga tamat penggal ke-15 dan mereka perlu bersiap sedia untuk bersaing dalam pilihan raya umum ke-16. Setahun selepas PRU 15, sudah tiba masanya pembangkang memeterai memorandum persefahaman atau Confidence and Supply Agreement CSA dengan Kerajaan Perpaduan. Seperti apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dengan Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada September 2021. Formula tebuk atap Perikatan Nasional PN tidak lagi relevan, katanya. Beliau berkata, politik negara semakin stabil sejak September dan Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat terus memperkenalkan agenda pembangunan negara demi kesejahteraan semua rakyat Malaysia. Formula Perikatan Nasional untuk meraih undi menggunakan retorik bahawa komplot Sheraton akan berlaku sekali lagi dan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dilantik sebagai Perdana Menteri tidak akan berhasil dan tidak berhasil. PRK Pulai dan Simpang Jeram sekali lagi membuktikan bahawa kekuatan Perikatan Nasional hanya terhad dan di negeri-negeri utara Semenanjung, katanya.
Katanya lagi, kemenangan calon kerajaan perpaduan adalah mesej yang cukup jelas kepada seluruh negara bahwa Johor menolak Perikatan Nasional. Isyarat pertama pilihan raya 6 negeri pada 12 Ogos menunjukkan bahawa Perikatan Nasional sudah sampai ke kemuncaknya. Keputusan PRN di 6 negeri adalah tahap maksimum yang mampu dicapai oleh Perikatan Nasional dan hanya bermain dengan emosi kaum dan agama, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.